Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Firman Allah SWT dalam ayat ke-20 surah Yasin, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Sadaqallahul azim. Dan datanglah dari hujung kota seorang lelaki Habib An-Najjar dengan bergegas-gegas. Dia berkata, hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ini merupakan terjemahan dari tafsir Ibn Katsir, jilid ke-8 pada muka surat ke-14. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, kita telah pun bincangkan pada kuliah lalu perbezaan yang ada di antara perkataan qaryah dengan Madinah. Kalau kita perhatikan ayat sebelum itu, bila Allah SWT menceritakan وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Dan kita telah lihat perbezaan antara qaryah dengan Madinah ini. Secara umumnya dia merujuk kepada perkara yang sama, cuma Madinah itu merujuk kepada masyarakat yang padanya ada kebaikan dan ada kecenderungan untuk melakukan kejahatan. Berbeza daripada qaryah, qaryah ini biasanya merujuk kepada masyarakat yang memiliki tahap pemikiran dan kecenderungan yang sama. Demikian yang telah kita ulas dan saya telah terangkan kepada tuan-tuan memandukan kepada surah Al-Kahfi. Kalau kita perhatikan ayat ini ada beza daripada ayat, contohnya dari surah Al-Qasas ayat ke-20 bila Allah menceritakan wajaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Di sini wajaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Tapi dalam surah Al-Qasas wajaa'a rajul itu didahulukan. Perkataan rajul ini kalau kita perhatikan di sudut bahasa Arab seperti huraian oleh Al-Imam Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat, ia merujuk kepada ar-rujuliyah, iaitulah kelakian. Dan ini dihurai panjang lebar oleh Al-Imam Muntawalli Sya'rawi, iaitu wasfur rajul. Di sini Allah tidak menyebut kataan yang lain. Walaupun rajul itu biasanya merujuk kepada seorang lelaki, tetapi yang dimaksudkan di sini iaitu satu sifat yang barizah, satu sifat yang unggul. Mengunggulinya dalam pembentukan sifat itu iaitu apa yang dinamakan sebagai kesungguhannya, falsafah hidupnya, prinsip hidupnya yang terang. Inilah yang menyebabkan bila kita lihat perbezaan ayat daripada surah Yasin ayat yang ke-20 ini dengan ayat daripada surah Al-Qasas wajaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Berbeza dengan takdim rajul dalam ayat yang ke-20 surah Yasin ini. Kerana nak menunjukkan kepada kita sifat rujuliyah ini, sifat kelakian ataupun sifat kesungguhan nak mengajak kepada kebaikan ini, ia diterangkan oleh Allah SWT bagaimana dia sanggup mengharungi perjalanan yang sukar. Wajaa'a min aqsal Madinah, datang daripada hujung bandar. Dan kat sini pun kalau kita lihat bagaimana penjelasan oleh Al-Imam Ibn Ashur dan tafsirnya, bahawa wal murad bil Madinah huna nafsul qaryah al-madhkura fi qawlihi ashabul qaryah. Ini samalah dengan perkataan ashabul qaryah yang telah kita pelajari pada ayat 13 yang lalu. Tapi di sini merujuk kepada bahawa biasanya dari sudut kebiasaan, kalaulah kawasan Aqsal Madinah ini daripada hujung kota, ia merujuk kepada bukannya qalbul Madinah, iaitu wasat al-Madinah, central. Kenapa dalam ayat yang digunakan di sini merujuk kepada di hujung? Biasanya kata Imam Ibn Ashur, kalau kita mengkaji perkataan qalbul Madinah iaitu central Madinah ni, di tengah-tengah town ini, tengah-tengah bandar ini, dia merupakan maskan hukamiha wa ahbaril yahud wa huwa ab'ad anil insaf wa nazar fi sihhati ma yad'uhum ilaihi rusul. Kalau dibuat berkaitan dengan kajian oleh Ibn Ashur, bahawa pada waktu itu tempat yang dikenali sebagai bandar, pusat bandar ini biasanya merupakan tempat yang didiami oleh orang yang berprestij, yang berstatus, yang berkedudukan tinggi. Mungkin yang duduk di situ merupakan businessman, merupakan ahli-ahli perniagaan yang kehidupan mereka berpusatkan kepada hiburan, kepada kekayaan. Berbeza daripada penduduk di kawasan hujung bandar ini, boleh kita anggap seperti kawasan yang agak terbiar, kawasan-kawasan yang masih lagi penduduknya sibuk beribadah, ada peluang untuk mempunyai hubungan kekerabatan, kaum keluarga, hubungan kejiranan. Berbeza daripada orang yang duduk di tengah-tengah bandar, agaknya begitulah yang dimaksudkan oleh Imam Ibn Ashur. Iaitulah kata Ibn Ashur lagi, penduduk qaryah pula, ammatu ahli qaryah tabi'un li uzama'iha li ta'alluqihim bihim wa khashyatihim ba'sahum bi khilaf sukani atrafil Madinah. فهم أقرب إلى الاستقلال بالنظر
وقلة التراث بالآخرين لأن سكان الأطراف غالبهم عمله أنفسهم لقربهم من البدو. Kalau nak dibandingkan penduduk karya, penduduk kampung, biasanya mereka ni dalam kehidupan, boleh kita lihat di kampung-kampung sibuk dengan penghidupan. Mungkin kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Itulah tamsilan, perumpamaan yang merujuk kepada kesusahan hidup. Maka tak ramai di kalangan mereka yang minat untuk menuntut ilmu. Nak dibandingkan dengan tengah-tengah bandar pula merupakan kawasan hiburan, kawasan kekayaan, perniagaan dan sebagainya, juga disibukkan dengan berbagai aktiviti yang bersifat demikian. Jadi nampaknya penggunaan Aqsa Al-Madinah dalam ayat ini merujuk kepada kesungguhan untuk mencari kebaikan dan kemudian datang dari tempat yang jauh itu, merentasi kawasan yang luas itu, untuk sampai kepada tanggungjawab, menyampaikan tanggungjawab untuk mempertahankan perjalanan ataupun perjuangan utusan-utusan para pendakwah ini yang telah kita pelajari sebelum itu. Jadi itulah sebabnya Allah mendahulukan perkataan Aqsal Madinah. Berbeza daripada dalam surah Al-Qasas bila Allah mendahulukan rajul, waja'a rajulun min aqsal Madinah yas'a. Tapi dalam ini waja'a min aqsal Madinati rajulu yas'a. Rajul itu dikemudiankan kerana sikap orang beriman adalah mengambil berat tentang perkara yang berlaku kelilingnya. Ini adalah satu tanggungjawab sebenarnya. Dr. Ratib Nabulsi menguraikan panjang lebar tentang berkaitan perkara ini dengan kehidupan kita. Iaitulah mungkin dalam bentuk Aqsal Madinah ni, orang datang dari hujung bandar, kehidupannya dalam keadaan tertekan, mungkin duduk pun rumah setinggan saja, tak duduk rumah-rumah mewah macam orang di wasat Al-Madinah, di sentral, di pusat bandar itu. Walau bagaimanapun, orang semikianlah yang diangkat oleh Allah SWT untuk menuju kepada martabatu as-siddiqiyah. Siddiqiyah maknanya berada pada level para siddiqin. Walaupun dia dari kalangan orang miskin, walaupun dari kalangan mustadhafin, mungkin tak terpandang. Kerana status yang manusia nilai pada ini, kata Dr. Ratib Nabulsi yang tafsirnya, banyaklah berpandukan kepada pangkat, kepada status sosial, kepada ekonomi, kepada pencapaian orang itu dalam kategori mana. Tapi semua itu merupakan kanun ataupun satu kepercayaan, pegangan manusia yang tak ada kaitan pun dengan apa yang Allah nilai. Kata beliau, فانظروا كيف أن الله سبحانه وتعالى لم يعتمد من كل القيام التي تعرف الناس على أنها قيام للترجيح بين العباد إلا قيمة واحدة. Satu saja yang diterima oleh Allah, iaitu al-iman wal-amal, iman dan juga beramal. وما سوى ذلك من الفقر والغنى والذكاء والغباء والجمال والدمامة والصحة والمرض. Ini nak cerita tentang rupa paras ke, cantik ke, bagaimana pangkat ke, kecerdikan ke, penilaian dari sudut pencapaian akademik ke, nasab, hasab, dari sudut keturunan dan sebagainya, syuhrah wal jahala, dari sudut famousnya fame dia ataupun tidak. Ini semua tidak ada nilai di sisi Allah SWT. Tetapi yang mengangkat seorang ke martabah siddiqiyah ini, iaitulah usahanya untuk mencari ilmu, beriman dan juga beramal dengan apa yang dia ada. Kan itu perkataan rajul ni tadi, bila Allah SWT kemudiankan dalam ayat ke-20 surah Yasin ini, bagi menggambarkan kepada kita, orang yang beriman ni punya tanggungjawab, dia punya kesungguhan, dia punya target dalam hidup dia. Tak mahu melihat orang lain dalam keadaan kesesatan. Dia sanggup mengarungi kepayahan itu. Kan itu perkataan rajul dalam Al-Quran Al-Karim. La ta'ani da'iman az-zakar. Dia bukan saja merujuk kepada gender lelaki. Bal ta'ani syai'an a'zam min dhalik. Dia merujuk kepada satu benda yang lebih besar daripada itu. Ini menunjukkan bahawa yang dimaksudkan Habib An-Najjar, kalau betul lah orangnya seperti ditekankan oleh kebanyakan para mufassirin, dia merupakan seorang batal. Batal ni makna hero. Iaitu sempurna padanya segala sifat kepimpinan, kesungguhan, sifat kejujuran dan juga maruah diri dan rasa kesetiaan dan rasa sayang kepada orang lain. Jadi kalau kita kaitkan ayat ini dengan diri kita, seperti disebut oleh Dr. Ratib Nabulsi dan tafsirnya yang terkenal itu, bagaimana kita yang ada pada hari ini perlu mainkan peranan untuk jadi ar-rajul as-sa'i ini, yang melihat kepada peluang, potensi semua orang keliling kita untuk dapat kebaikan. Jangan lupa ya tuan-tuan, pernah saya sebutkan sebelum ini dalam tafsir yang banyak, menyatakan bahawa daripada Ibn Abi Layla ada 3 orang yang tak pernah kufur kepada Allah SWT selepas mendapat hidayah. Iaitu yang pertama, Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Yang kedua, sahib Yasin, inilah Habib An-Najjar yang kita sedang kisahkan ini. Yang ketiga, mukmin daripada keluarga Fir'aun. Ini kata para ulama tafsir, ini 3 orang yang tak pernah menolak keislaman dan akidah yang benar selepas sampai kepada mereka. Termasuk Habib An-Najjar yang sedang kita kisahkan ini. Bagaimana kita nak habibkan diri kita ya tuan-tuan? Bagaimana Habib ini melihat bahawa bila berlaku keadaan seperti itu, walaupun dia berada di tempat yang jauh, dia sanggup untuk datang bagi menyokong kerja para mursalin, para
utusan ini, para duat ini, bagi memastikan bahawa penduduk tempatan itu tidak menolak mereka. Inilah dia tanggungjawab bagaimana seorang Muslim bersifat dengan sifat harakah, sa'i. Ini merupakan bukti keimanan dan hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sepatutnya tidak jadi seorang yang duduk diam. Orang yang duduk diam ni la khaira fi, tak ada apa kebaikan padanya. Berjalan, sampaikan kebaikan itu. Ingatkan orang keliling kamu. Segeralah melakukannya. I'mal darsan saghiran li auladik. Berapa orang di kalangan kita bila baca ayat ini, bila tahu satu kebaikan untuk kita sampaikan kepada anak isteri kita, kepada adik-adik kita, kepada partner-partner kita mungkin, kepada rakan kongsi kita, kepada siapa sahaja, maka hendaklah kita ambil peranan Habib An-Najjar ini. Zurhum fil usbu' maratan. Pergilah ziarah mereka sekali seminggu. Fasir lahum ayatan sami'taha min khatibi Jum'atin. Sampaikan kepada mereka ayat yang kau pernah dengar dalam khutbah Jumaat ketika sembahyang Jumaat itu khutbah disampaikan. Maka inilah di antara peranan kita sebagai seorang Muslim pada hari ini dalam sosial media yang ada banyak peluang untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi sifat Habib An-Najjar ini, inilah dia orang yang beriman. Dia mesti aktif menyampaikan kebaikan. Bila mendengar seseorang yang kita lihat keliling kita, muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, contohnya kisah Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, ini cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah nyatakan, sifatkan sebagai ketua pemuda ahli syurga. Ketika Sayyidina Hasan melihat seorang budak hamba berkulit hitam duduk makan sekeping roti dan sekeping lagi diberi kepada anjing yang berdekatan dengannya. Lalu cucu Nabi yang nama Hasan ini mendekatinya, bertanya kepadanya, apa yang kau buat itu? Jawapan orang muda itu, saya masa malu untuk makan roti padahal anjing ini matikan saya dari kelaparan. Allahu Akbar. Maka Nabi bertanya, siapa tuan kamu? Dia pergi cari tuan kepada kebun tersebut. Maka berjumpa Sayyidina Hasan bin Ali, keturunan Nabi ni, kaya orangnya. Maka Sayyidina Hasan telah pun berusaha untuk mendapatkan tuan kepada tempat tersebut. Tuan ladang ataupun kebun itu dibelinya dengan hambanya sekali. Sekejap lagi dia pun datang, selepas membeli, berjumpa dengan budak hitam yang bagi makan kepada anjing ini tadi, berkata kepadanya, wahai budak, engkau sekarang merdeka kerana Allah, dan aku hadiahkan kebun ini untukmu. Aku yang beli kebun ini, aku beli dengan engkau sekali, aku hadiahkan kebun ini untukmu. Allahu Akbar, Masya Allah. Tuan-tuan lihat, ini sifat orang beriman yang melihat apa saja peluang kelilingnya untuk disebarkan, untuk diberitahu kepada orang lain. Peluang untuk kita melakukan kebaikan itu jangan terhad kepada diri kita saja. Maka lelaki kulit hitam tadi yang telah pun merdeka bersyukur kepada Allah SWT, dan selepas itu mengatakan kepada Sayyidina Hasan bahawa kebun ini aku hadiahkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok tuan-tuan, ini orang beriman kan, melihat apa saja berlaku di hadapannya, dia merasa apa yang patut dilakukan untuk kebaikan kepada orang lain. Jadi bila kita perhatikan as-sa'i yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, perkataan rajulu yas'a. Yas'a ni maknanya macam ibaratnya kita gunakan dalam ibadah tawaf, dan sebab itu diikuti dengan sa'i, umrah dan juga haji yang kita lakukan, ada sa'i sebagai rukun. Mana sa'i ni? Mana kita antara yang kita lakukan berlari-lari di antara tiang hijau, lampu hijau kan? Maknanya ini sikap yang perlu ada kepada seorang. Bila kita baca ayat ini, kita kena jadikan diri kita seperti Habib yang melihat segala berlaku kelilingnya peluang untuk mendapat pahala di sisi Allah. Nanti kita akan huraikan lebih lanjut di antara pendapat para ulama yang menunjukkan kepada bahawa sikap Habib ini, apa yang dilakukan olehnya, bahawa ayat itu punya kaitan rapat dengan kita. Saya amat tarik dengan huraian dikemukakan oleh Dr. Ratib Al-Mulisi. Masih banyak lagi huraian untuk kita faham. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.